Assalamualaikum, nama saya Sharifah Syazana binti Syarif Abdul Malik. Dan saya Ani Zayani binti Aziz. Jadi, kami wakil untuk kumpulan 1 untuk kursus MPU 3123 Tamadun Islam Tamadun Asia telah memilih tajuk Tamadun Melayu iaitu adat dan amalan tradisional masyarakat Melayu untuk tugasan berkumpulan kali ini. Sebelum saya menerangkan tentang adat dan amalan tradisional masyarakat Melayu, ingin saya terangkan sedikit tentang sejarah dan juga istilah Melayu. Bangsa Melayu ini terbahagi kepada dua kumpulan, iaitu Melayu Proto dan juga Melayu Deutero. Melayu Proto adalah orang asli dari pegunungan Himalaya yang menggunakan teknologi batu, manakala untuk kumpulan Melayu Deutero pula adalah orang Melayu biasa ataupun Melayu Induk yang datang daripada Kemboja dan menetap di Nusantara yang menggunakan teknologi besi. Istilah Melayu ini telah lama wujud dan tercatat di dalam teks sejarah yang ditemui pada sebuah patung pada tahun 1286 berhampiran muara Sungai Langat. Tamadun Melayu ini dibentuk oleh manusia yang dikenali sebagai Melayu tertumpu kepada wilayah Asia Tenggara yang dikenali sebagai Gugusan Kepulauan Melayu, Gugusan Kepulauan Melayu Indonesia, Nusantara, Alam Melayu dan juga Tanah Jawi. Seterusnya, untuk menjadi seorang yang berbangsa Melayu, mestilah kita kena amalkan adat istiadat Melayu. Jadi, adat istiadat Melayu ini terbahagi kepada 4. Yang pertama adalah adat yang sebenar adat, iaitu hukum tabi'i yang dicipta oleh Allah yang merangkumi setiap benda ataupun unsur di dunia yang wujud dalam keadaan semula jadi. Contohnya, seperti adat api membakar, adat air membasah dan juga adat angin menyejukkan. Adat yang kedua adalah adat yang diadatkan, iaitu peraturan hidup yang diwujudkan oleh nenek moyang orang Melayu dahulu, seperti jangan duduk di atas bantal nanti tumbuh bisul, dan juga anak perempuan yang belum kahwin dilarang menyanyi dalam dapur nanti dapat suami tua. Yang ketiga adalah adat istiadat. Adat jenis ini adalah ritual yang mengiringi sesuatu majlis yang dianggap rasmi. Contohnya seperti adat cukur jambul, adat berkahwin, adat berkatan dan juga adat bertunang. Adat yang terakhir adalah adat resam. Adat resam adalah adat jenis ini merangkumi kebiasaan ataupun kelaziman dari segi perbuatan, berpakaian, makan dan juga sebagainya. Contoh daripada adat resam ini adalah menggarung kepala apabila tidak faham, tersengih apabila malu dan juga sebagainya. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai perayaan. Bagi masyarakat Melayu, terdapat 2 perayaan yang wajib disambut setiap tahun, iaitu Aidilfitri dan Aidiladha. Hari Raya Aidilfitri merupakan hari raya yang disambut oleh umat Islam pada setiap 1 Syawal mengikut kalender Hijrah. Pada pagi hari Raya Aidilfitri, seluruh umat disunatkan menjamu selera terlebih dahulu sebelum pergi menunaikan solat sunat Hari Raya Aidilfitri. Solat sunat akan dilakukan secara berjemaah. Di Malaysia, perayaan ini disambut dengan meriah tidak kira lah yang tua maupun yang muda. Setelah menunaikan solat sunat di pagi raya, ahli keluarga akan menziarahi kubur ahli keluarga yang telah meninggal dunia. Pada masa ini, kubur akan dibersihkan bersama-sama dan membaca Yasin untuk yang telah tiada. Antara amalan yang wajib dilakukan adalah menziarahi antara satu sama lain. Sudah menjadi tradisi bagi sesetengah keluarga, mereka akan menziarahi saudara mara yang sudah setahun tidak berjumpa. Di kesempatan ini, mereka akan mengeratkan silaturahim dan memohon maaf atas segala kesalahan yang telah dilakukan. Selain itu, juga amalan yang wajib dilakukan adalah pemberian duit raya kepada anak-anak. Orang yang lebih tua akan memberi sedikit duit ataupun hadiah kepada anak-anak yang masih kecil, tidak kira lah berapa pun nilainya. Aktiviti memasang pelita juga amat meriah. Pada setiap 10 malam terakhir Ramadan, kebanyakan rumah akan memasang pelita bagi menyambut kedatangan malam Lailatul Qadar. Ini juga dikenali sebagai malam 7 liku. Pemasangan lampu pelita ini juga bertujuan bagi memberikan semangat kepada orang berlumba mengejar 10 malam terakhir. Selain itu juga, rumah terbuka banyak diadakan bagi meraihkan ahli keluarga, sanak saudara dan sebagainya. Rumah terbuka ini akan berlanjutan selama sebulan sehingga tamatnya Syawal. Seterusnya bagi Hari Raya Aidiladha pula, ia disambut bagi mengingati peristiwa perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Menunjukkan ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan dengan seekor kambing. Maka bagi mengingati peristiwa ini, setiap tahun kita disarankan untuk melakukan ibadah kurban. Pada awal pagi, kita disunatkan untuk solat sunat terlebih dahulu sebelum makan. Solat sunat juga akan menjadi sedikit awal bagi memberi laluan kepada ibadah kurban. Setelah selesai sesi melapah daging, daging-daging tersebut akan diagihkan. Ada yang sesetengah akan membuat kenduri. Memang pada hari tersebut meriah dengan jadah lauk yang terdiri daripada kibas, lembu dan kambing.
Kebiasaan perayaan Hari Raya Aidiladha juga sama seperti Hari Raya Aidilfitri. Amalan kunjung-mengunjung tetap berjalan seperti biasa bagi mengeratkan lagi silaturahim. Seterusnya, kami akan menerangkan tentang majlis kerayaan bagi masyarakat Melayu. Terdapat beberapa majlis yang agak sinonim dengan masyarakat Melayu, iaitu majlis perkahwinan dan majlis kesyukuran. Majlis perkahwinan merupakan majlis yang agak wajib dan meriah bagi masyarakat Melayu. Terdapat 3 peringkat, iaitu merisik, bernikah dan hari bersanding. Bagi upacara merisik, pihak lelaki akan datang untuk bertanya mengenai kekosongan si gadis. Sekiranya pihak si gadis bersetuju, maka acara bertunang pun akan diadakan. Kebiasaannya pada waktu ini pihak lelaki akan membawa tepak sirih dan beberapa barangan lain. Setelah itu, kedua belah pihak akan berbincang mengenai perkahwinan dan benda berkaitan. Selalunya pada majlis pertunangan ini akan ada acara berbalas pantun bagi memeriahkan suasana. Setelah itu, akad nikah akan berjalan mengikut tarikh yang telah ditetapkan sebelum ini. Imam akan menanyakan beberapa soalan berkenaan keagamaan bagi mengetahui adakah pengantin lelaki telah bersedia ataupun tidak. Setelah acara akad nikah selesai, selalunya akan ada majlis kesyukuran, iaitu hari langsung atau hari bersanding. Hari langsung atau hari bersanding merupakan kemuncak istiadat perkahwinan. Pada hari inilah pengantin digelar raja sehari. Sebelum sampai waktu bersanding, pengantin lelaki dan perempuan akan diandam, dan sebelum upacara bersanding bermula, pengantin perempuan akan bersalin pakaian dan kemudiannya dibawa duduk di atas pelamin. Majlis perkahwinan dan lain-lain majlis kerajaan akan diadakan dengan bergotong royong. Adat ini telah diamalkan sejak beratus tahun dahulu. Ibu bapa pihak pengantin akan mendapat huluran berisi wang ketika didatangi tetamu ke majlis tersebut. Seterusnya pula mengenai kelahiran. Terdapat beberapa amalan yang diamalkan sehingga kini dan terbahagi kepada beberapa peringkat. Masih terdapat beberapa masyarakat Melayu yang menyambut acara aktiviti melengkang perut. Aktiviti ini dilakukan ketika kandungan anak yang berumur 7 bulan. Aktiviti ini bertujuan bagi mengelakkan kecelakaan bagi ibu mengandung dan anak yang dilahirkan itu sempurna sifatnya. Seterusnya, adat mandi bunga bagi ibu mengandung untuk fizikal dan semangatnya. Apabila lahirnya seorang bayi tersebut, maka disunatkan untuk azan dan iqamat bagi kedua belah telinganya. Seterusnya pula adalah mentahnik si bayi dengan buah tamar atau sesuatu yang manis. Setelah itu, berilah nama-nama yang baik, maksudnya untuk si bayi agar menjadi doa untuknya. Setelah 7 hari kelahiran bayi tersebut, selalunya akan diadakan majlis mencukur jambul dan naik buayan. Setelah mencukur rambut, disunatkan bagi bersedekah berupa emas ataupun perak mengikut berat rambut bayi yang dicukur. Bab seterusnya pula mengenai kematian. Apabila berlaku kematian, ahli keluarga akan maklumkan terlebih dahulu kepada Tok Imam. Kemudian Tok Imam akan memaklumkan kepada orang ramai. Mayat tersebut akan diletakkan di ruang tengah rumah dan dibaringkan serta ditutup dari kepala hingga kaki dengan selai kain. Kepalanya dihadapkan ke arah kiblat dan kedua-dua tangannya pula dikiamkan, iaitu tangan kanan ditindihkan ke atas tangan kiri ke dada. Semasa mayat berada di dalam rumah, sebarang jamuan tidak akan diadakan. Sebelum dikebumikan, mayat dimandikan oleh tukang mandi mayat dengan tertib dan cermat. Selepas itu, jenazah akan dimasukkan ke dalam keranda dan diusung ke tanah perkuburan. Kaum lelaki digalakkan menghantar jenazah hingga ke kubur. Sebaliknya, kaum wanita kurang digalakkan. Keduri arwah dan doa selamat akan diadakan oleh keluarga si mati selepas jenazah selamat dikebumikan. Ia diadakan pada hari pertama, ketiga, ketujuh, ke-44 atau ke-100 hari. Tujuannya adalah untuk mendoakan kesejahteraan si mati yang berada di alam barzah. Makanan merupakan syurga dunia. Dalam masyarakat Melayu terdapat banyak makanan yang sangat mendapat tempat di hati semua. Antaranya adalah tempoyak, nasi lemak, lempeng, tapai dan dodol. Tempoyak merupakan salah satu makanan tradisional hasil diaspora etnik Melayu yang terkenal di Sumatera dan Malaysia. Secara definisi, nama tempoyak diserap dari etnik pengolahan makanan, iaitu dari kata poyak, sehingga mendapat dikatakan nama tempoyak kerana cara pengolahan durian iaitu mengoyak atau mencabik. Fermentasi merupakan salah satu cara pengolahan makanan yang sudah ada sejak zaman dahulu. Seterusnya, nasi lemak merupakan makanan tradisi masyarakat Melayu.
Nasi lemak merujuk kepada nasi yang dimasak dengan menggunakan santan kelapa bagi menambah rasa lemaknya. Nasi lemak merupakan makanan kegemaran ramai. Orang Melayu biasanya menikmati nasi lemak bersama telur rebus, ikan bilis goreng dan juga sambal. Namun pada hari ini, nasi lemak dihidangkan bersama pelbagai jenis lauk. Nasi lemak lazimnya disebut demikian di Semenanjung Melayu dan Pantai Timur Sumatera. Lempeng atau pancake adalah makanan jenis kek yang dimasak menggunakan butter sebagai bahan utama di atas permukaan rata yang panas seperti kuali yang disapu minyak atau mentega. Terdapat dua jenis lempeng iaitu lempeng biasa dan lempeng kelapa. Lempeng berbentuk lepe yang dimakan bersama sambal bilih atau kuah kari. Hidangan ini juga sesuai dimakan pada minum petang dan minum malam bersama kopi. Tapai merupakan hidangan pencuci mulut yang diperbuat daripada beras pulut atau ubi kayu. Namun, tapai pulut lebih popular dan digemari ramai berbanding tapai ubi. Bahan yang digunakan untuk membuat tapai agak ringkas, seperti beras pulut atau ubi kayu, ragi dan sedikit gula. Kesemua bahan tersebut akan dicampur bersama dan dibungkus. Dia akan disimpan dan diperam di dalam pasu tempayan besar yang ditutup dengan kain selama 3 hari. Terdapat pantang larang semasa hendak membuat tapai. Seseorang itu tidak boleh memakan sirih atau mendekatkan dengan benda yang berwarna merah semasa tapai ini sedang dibungkus. Jika melanggar pantang, maka tapai tersebut akan bertukar warna menjadi merah dan rasanya pula tidak sedap. Tapai yang telah dimasak perlu dihabiskan dalam tempoh 2 hari kerana rasanya akan menjadi semakin manis. Dan yang terakhir adalah dodol. Ia merupakan sejenis pencuci mulut yang begitu terkenal di negeri Melaka. Pembuatannya agak rumit sehinggakan generasi masa kini tidak mahir membuatnya. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat dodol terdiri daripada santan, kelapa, tepung beras, gula pasir, gula Melaka dan garam. Kesemua bahan yang dicampur ke dalam kuali yang besar atau kawah dan dimasak dengan api yang sederhana besar. Dodol hendaklah sentiasa dikacau secara bergila-gila untuk mendapatkan hasil yang baik. Ia tidak boleh dibiarkan kerana jika dibiarkan, dodol akan hangus atau hangit dan melekat di bahagian bawahnya dan menghasilkan kerak. Kebiasaannya, dodol akan dihidang kepada tetamu pada hari-hari perayaan dan majlis kenduri. Adat dan amalan tradisional bagi permainan. Seperti yang kita tahu, permainan tradisional merupakan permainan yang dimainkan oleh generasi pada zaman dahulu, yakni pada zaman nenek moyang kita dahulu. Okey, permainan ini juga dikenali sebagai permainan rakyat. Okey, permainan tradisional ini boleh dimainkan sama ada di luar ataupun di dalam rumah. Selain itu, ianya juga boleh dimainkan secara berpasangan ataupun individu. Antara contoh permainan tradisional masyarakat Melayu ialah seperti waw, congkak, gasing, batu serempan, sepak takraw ataupun sepak raga, ting-ting, baling selipar, galah panjang, guli dan laga biji getah. Antara permainan tradisional yang terkenal sehingga zaman sekarang yang kami masukkan di dalam laporan adalah sepak raga, congkak dan waw. Okey, yang pertama sekali adalah sepak raga. Seperti yang kita tahu, sepak raga ataupun takraw ini sangat dikenali pada zaman sekarang. Dan cara untuk bermain sepak raga adalah dengan beberapa pemain berdiri dan membentuk satu kumpulan. Dan permainan ini akan dimulakan dengan salah seorang pemain melambung bola kepada rakannya dengan tangan dan kemudian bola itu akan ditimang dengan kakinya sekali atau beberapa kali dan seterusnya akan menendang ke arah pemain lain. Di samping itu adalah congkak. Terusnya adalah congkak, iaitu cara bermain congkak pula ialah terdapat peraturan yang perlu diikuti. Antaranya congkak ni hanya dimainkan secara 2 orang saja. Kemudian biji itu digenggam dan dilepaskan ke setiap lubang mengikut arah. Seterusnya, pihak lawan akan meneruskan permainan hingga kesemua bijinya sudah dihabiskan. Dan seterusnya, gerakan akan diteruskan hingga buah yang terakhir pada tangan dimasukkan ke dalam lubang kosong di kawasan sendiri ataupun di kawasan pemain. Dan hendaklah berhenti jika pemain itu boleh menembak lubang lawan yang setentan dengan lubang, iaitu mengaut semua biji guli, maka ianya boleh diletakkan di rumah mereka. Dan seterusnya adalah waw. Seperti yang kita tahu, permainan waw ini adalah permainan yang dimainkan oleh 2 orang. Dan seseorang akan memegang waw dan seorang lagi akan memegang anjung tali. Dan apabila angin bertiup, maka tali akan ditarik melawan arus. Dan sehinggalah waw atau layang tersebut terbang tinggi di udara. Sekian. Sebenarnya, adat dan amalan tradisional Melayu masih diamalkan sehingga kini. Tetapi
generasi sekarang banyak telah melupakan. Jadi semoga selepas ini kita masih mempraktikkan lagi segala amalan dan tradisi